dalam pengurusan kewangan harta kita kan. Kita akan lari dari segi kita nak mengembangkan harta, nak mengumpulkan harta, tapi kita jangan lupakan juga kita kena ada menyucikan harta, kita kena distribute juga harta, kena lindung juga harta. Biasanya kalau kita bincang pasal wealth management, itu perkara-perkara yang ada lah. Sebab tu saya sebutkan kita tak boleh lari ke dalam kehidupan kita. Mesti ada terlibat tu. Sama ada kita nak melabur, kita nak simpan, kita nak distribute. Distribute dia penting juga. Kalau kita nak mati macam mana, urusan dia kan, pengurusan dia. Kalau boleh semua keseluruhan tu dibuat dalam kerangka patuh syariah. Patuh syariah. Saya sebut pasal distribute harta ni kadang-kadang bab pusaka ni kan. Saya suka cerita macam, pernah tengok cerita Tiga Abdul? Oh, pernah. Tiga Abdul kan? Tiga Abdul. Mungkin pernah tengok video tu. Tu dah Dr. Kamali tak tengok TV kot. Rumah saya tengok TV kan. Tadi dah kan lagu. Tengok TV pula kan. Piramli. Tiga Abdul tu, kalau masa saya kecil-kecil tengok biasa je. Macam tak ada apa-apa pun narik kat Tiga Abdul tu. Kita kecil tengok gelak lah kan. Dia menyanyi, dia nyanyi lagu, sambut birthday semua. Ismail Ulang Raja lah, apa Abdullah Wahub semua tu kan. Tapi bila kita tengok, bila kita dah belajar kan, kita kata, bijak Piramli ni. Ada kelebihan yang ada dekat dalam kisah Piramli tu. Sampai ada orang tulis jurnal. Dr. Kamali boleh search jurnal bagaimana orang melihat perspektif pengurusan harta melalui kisah Piramli Tiga Abdul. Menarik. Dia ada cerita macam mana ayah dia mati, siapa yang nak pembagian harta. Ada yang gunakan demokrasi, diktator lah. Dia dapat semua, anak dia, adik dia tak dapat apa-apa. Lepas tu ada yang ayah dia bagi masa hidup, hibah dia, pergi jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan sebagai contoh kan. Contohlah. Banyak ilmu juga daripada Tiga Abdul tu. Kalau kita tengok dalam perspektif positif, ada kelebihan dia. Saya sebutkan, benda tu lari. Piramli dah cerita awal dah bagaimana pengurusan harta daripada masa anak dia tu sampailah sekarang ni. Kita tengok dalam moden sekarang ni pun kita akan lari. Saya sebutkan apa pun kita nak buat dalam bab pengurusan harta tadi, lima tadi, pengembangan harta, pengumpulan harta, kena creation harta, nak distribute, nak lindungi, semua mesti dekat dalam kerangka patuh syariah. Sebab apa? Sebagai orang Islam lah saya sebutkan, kita sebutkan, Nabi sebutkan apa tu, likulli ummah fitnah wa fitnah li ummati al-mal. Dia kata setiap umat ni ada fitnah, dan fitnah bagi umat aku adalah harta. Nabi sebut dalam bab lain, Nabi sebutkan akan datang satu zaman manusia tidak hiraukan mana harta dia dapat, sama ada dalam keadaan halal ataupun haram. Dan hadis lain Nabi sebutkan antara perkara yang kita kena audit, nanti kena check, walaupun ada perbincangan tentang tidak berganjak kakian Adam ni, melainkan di soal 4 perkara tadi. Salah satunya berkaitan dengan harta, min aina tasabahu, daripada dapat kat mana dia anfaqhu, dia salurkan. Kita takut nanti debat harta ni akan jadi satu sebab kita dekat akhirat itu susah kan. Kita jangan main-main, kita kata nak hutang, nak beli kereta, nak apa semua ni tadi kita bincang tadi.